Saya terima dengan seperti yang disebut. Tular baru-baru ini lafaz ijab kabul pelakon dan pengarah Sabri Yunus bersama Angeline Tan yang disifatkan terlalu ringkas dan mudah. Susulan itu, jurunikah pasangan selebriti tersebut iaitu Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin tampil membuat penjelasan. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Dr. Muhammad Asri atau lebih dikenali sebagai Dr. Maza berkata, pernikahan dengan lafaz ijab kabul yang ringkas adalah sah serta perlu cukup rukun nikah. Dalam pada itu, Dr. Maza juga menegur sesetengah jurunikah supaya tidak menyulitkan bakal pengantin selain berharap proses ijab kabul Sabri dan Angelina tersebut dijadikan contoh. Saya nikahkan engkau Sabri bin Yunus dengan Ardini Angeline Tan. Mas kahwinnya seutas rantai emas. Saya terima dengan seperti yang disebut. Alhamdulillah. Selesai. Saksi rasmi. Semua ni saksi. Semua ni saksi. Cuma saksi yang nak bubuh dalam buku 2 orang je lah. Dalam nikah yang saksi wajib 2 orang. Yang rukun. Jadi tuan-tuan pun menjadi saksi. Dan hari ini juga dibuat juga sunnah. Maka daripada mimbar ini saya menyuruh kepada sahibus sama'ah dan juga dengan Rora, kawan tuan yang terbabit pada akad-nikah tersebut, secepat kilat kalian kena perbetulkan. Kalau tidak hubungan mereka itu sama dengan hubungan zina. Mereka tidak salah sebab mereka tidak paham hukum. Tapi kalian yang paham hukum tidak boleh dengan cara yang remang-remang seperti itu. Ini bukan perkara tahlil. Tahlil tak tahlil tak kisah, kuno tak kuno tak kisah, baca zikir jaring tak ada masalah tu khilaf. Tapi kalau dengan cara yang tadi tu khilaf cukup membahayakan. Untuk boleh komen sikit dari sudut hukum dan sebagainya. Sesiapa yang membaca hadis-hadis Nabi, dia akan mengetahui bahawasanya Nabi angkat nikah memang mudah. Zawajtuka bi fulan, aku kahwinkan engkau dengan fulan, kata, dengan fulanah, kata Nabi. Dengan begitu mudah Nabi telah kahwinkan orang. Dan yang penting ialah cukup rukun, adanya ijab dan kabul. Ijab dan kabul maksudnya adanya kita memberikan satu tawaran perkahwinan, maksudnya, dan suatu pihak lagi menyambut tawaran perkahwinan itu. Dan itulah, tak adalah dalam agama ni kata kena satu nafas, kena tak boleh ni, kena hafal balik perkataan yang orang yang akad tu. Tak, dia kata bahawa aku menerima seperti mana yang telah disebutkan, maka berlaku ijab dan kabul. Kadang-kadang dia kontradik orang yang mengajar ni, kerana dia kata kalau nikah ni buat main-main pun jadi nikah. Dia kata kalau kita kata aku nikahkan kau dengan anak aku terima jadi. Tapi bila time betul-betul nak akad nikah, diletakkan dengan satu nafas, huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. Yang penting ialah adanya ungkapan yang menyatakan bernikah dengan siapa dinikahkan. Dan pihak yang satu lagi juga menerima. Dan adanya 2 orang saksi. Jelas ungkapannya itu. Dalam mazhab Syafi'i nak kepada inkah dan atau tazwij, aku nikahkan ataupun aku kahwinkan. Walaupun dalam mazhab Malik dan seumpamanya lebih luas dalam pemilihan perkataan itu. Tapi tak apa, kita aku nikahkan kau dengan fulana, dengan orang sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian. Cukup. Dan dia taklah kira aku terima nikahnya dengan aku terima nikahnya seperti yang dinyatakan tadi. Itu tertunai maksudnya. Ini kadang-kadang saya lihat macam ragging ataupun macam nak denda pula pasangan perkahwinan. Saya telah tulis 10 tahun lepas dulu saya menulis artikel tentang hal ini. Kalau kita lihat dalam Sahihul Bukhari lagi mudah. Dia kata kalau walaupun dalam mazhab Syafi'i dia tidak semudah itu dia terima iaitu. Tapi kalau dia kata kalau lelaki tu kata kahwinkanlah anak kau dengan aku, bapaknya kata aku kahwinkan, sah. Maksudnya demikian para fuqaha meluaskan. Tapi kita di sini, aku kahwinkan kau, aku nikahkan engkau dengan fulana, dengan mahaskan. Dia kata aku terima nikah. Seperti yang kau sebutkan, maka habislah, terimalah. Tak adalah
kena dia hafal namanya satu nafas, tak putus nafas. Ini semua adalah salah faham terhadap fiqh. Salah tahan terhadap maksud terputusnya majlis ataupun terputus dengan kadar yang lama. Misalnya lepas dia angkat, dia tawarkan pernikahan, lepas itu dia tu diam, pergi minum kopi dulu, siambangan kawan sebelah, kemudian barulah nak jawab. Itu ada perbincangannya. Tetapi kalau dia kata aku terima nikahnya, maka sah. Kita jangan jadikan benda-benda ni terlalu rumit. Benda yang halal. Halal. Solat besar, Allahu Akbar. Masuk kita ke dalam solat. Jual beli. Kita jual beli. Itu akad barang orang. Sama ada kita, ialah dalam jual beli lebih mudah memberi wang ataupun menghulurkan barang. Dalam akad sewa, aku sewa apa? Mudah tak aku kena sewa rumah ni dengan sekian pada rumah tu kan satu nafas. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak benar, yang akhirnya menyusahkan. Kemudian orang sekeliling boleh pula kata sah tak sah, ulang. Ini bukan satu permainan. Ini satu permainan. Dia lafaz itu telah sah, mengapa perlu diulang? Sebab tu saya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi contoh dalam masyarakat, dan kita mengingatkan jugalah juru nikah seluruh negeri, Perlis khususnya, jangan payah-payahkan hal yang seperti ini. Yang penting mudah, dan disunahkan sebelum itu kita ada khutbah nikah.